Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk lebih memberkati pertemuan kita pada petang ini, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang dikasihi lagi dihormati sahabat, sahabat insya-Allah dunia akhirat. Amin. Iaitu yang berbahagia Al-Fadhilah Ustazah Asni Mansur, yang dihormati Datuk Haji Rosli bin Attan selaku CEO Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang membawakan program tausiah Asar Umi, hampir beberapa hari juga, hampir setiap petang juga insya-Allah kita bersiaran. Dan seterusnya kepada sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, Kak Noli Yusof, Encik Kifli Zul, Kak Mada Ismail, Kak Muhaini Maksum, Kak Nazatun Naina, Puan Nazatun Naina, siapa lagi nama-nama yang kita dapat lihat bersama-sama dengan kita dalam live pada petang ini. Semua sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapnya sahabat-sahabat sekalian sudah pun mendaftar untuk ibadah korban pada tahun ini insya-Allah. Semacam tak ada alasan untuk kita tak buat, sebab alhamdulillah insya-Allah Yayasan Budi Ehsan Malaysia telah mempermudahkan urusan tersebut dengan serendah RM390 tuan-puan sudah boleh mendapat satu bahagian untuk ibadah korban. Jadi mudah-mudahan semua kita cepatlah mendaftar dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia insya-Allah, supaya nanti taklah kita mendaftar di saat pendaftaran sudah ditutup. Macam itulah Ustazah Asni. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah Asni apa khabar? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah dah sihat? Alhamdulillah. Dah makan gulai dah hari ni? Dah. Dah baik. Alhamdulillah. Hari ni Ustazah Asni, sahabat-sahabat semua, tajuk kita adalah ego dan emo. Cantik tu ayat tu. Dua-dua ada O. Ego dan emo. Kedua-duanya adalah satu keperluan sebenarnya dalam sebuah kehidupan. Maknanya bila kita sebut tentang ego ataupun kita sebut tentang emo yang merujuk kepada kehadiran emosi dalam hidup, sebenarnya kalau kita tengok pada kajian-kajian ilmu nafsi, ilmu kejiwaan, so ego dan emo ni memang satu perkara yang memang perlu ada dalam diri seseorang. Bahkan ada yang mendefinisikan dan menjelaskan bahawa ego ni adalah kepribadian manusia itu sendiri. Jadi sebab itu kalau tengok pada sarjana-sarjana lah yang bincangkan tentang ilmu jiwa ni kan Ustazah Asni. Ya Ustazah. Adalah dia cakap, dia kata kena ada ego, ada yang super ego. Jadi macam itulah kalau kita nak bincang ilmiah tu beratlah sikit kan tapi kita nak bicara kita pada petang ini bicara yang kita mudah faham saja. Tapi biar dapat ambil manfaat yang baik insya-Allah. Jadi hari ini petang ni kita tak bercakap dari sudut ego yang sederhana semata-mata ataupun emosi yang sederhana. Tapi ini kita nak bercakap tentang keadaan di mana ego dan emo itu akhirnya mengancam ketenteraman kehidupan kita dan orang lain. Kalau yang baik-baik tu teruskan je lah kan sebab macam ni manusia ni dipanggil sebagai makhluk sosial. Oh, makhluk sosial Ustazah Asni tu dia nulis apa tu? Salin Ustazah nota. Masya-Allah. Tengok tengok kemampuan ni Ustazah Asni pun tulis nota. Kita lagi awal dah tulis dah nota. Ini baca nota ni manusia ni ini dalam kajian Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni adalah pakar ataupun sarjana dalam bidang sosiologi kemasyarakatan, kemanusiaan. Jadi apa kata Ibnu Khaldun? Dia kata manusia ini adalah makhluk sosial, haiwanun natiq. Makhluk sosial ni maknanya dia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Sebab itu kalau kita tengok orang yang memang nak menyendiri, tak nak hidup dengan orang, nak seseorang je kan. Itu macam tak berapa betul.
Ya, sebab fitrah manusia tu adalah makhluk sosial. Dia saling perlu memerlukan. Dia memerlukan orang untuk dia berkomunikasi. Tengok macam Nabi Adam alaihi salam, ya. Yang akhirnya Allah datangkan Hawa dalam kehidupan Nabi Adam dan bermulanya zuriat keturunan, ya, manusia itu sendiri. Jadi bila kita bercakap soal ego dan emo ni, kalau nak duduk sorang-sorang, tak apalah, nak ego setara mana pun rosak sorang-sorang. Nak emo setara mana pun rosak sorang-sorang. Tapi bila kita bercakap bahawa kita tak mungkin hidup sendirian, ya, ada orang keliling kita yang pertaliannya boleh jadi pasangan kita, boleh jadi anak-anak kita, boleh jadi mak ayah kita, mak mertua kita, ipar duai kita. Tiba-tiba kita nak juga hidup, ya, hidup dalam keadaan super ego tadi. Ya, keakuan yang sangat tinggi. Ataupun nak hidup dalam keadaan melampau-lampau kita menuruti emosi kita. Kita kena ingat bahawa kerosakan itu bukan sahaja boleh berlaku untuk diri kita, tapi ia mengancam hubungan keharmonian dengan orang lain. Ustazah, ego ni ada guna tak? Cuba sudah cerita sikit. Guna masa bila ego ni? Masya Allah, subhanallah. Ego ni adalah kepribadian diri kita sendiri. Maknanya ketika mana kita berpegang pada satu prinsip, kita ada gagasan, itu maknanya kita boleh kontrol diri kita. Kalau tak ada keegoan, maruah kita pun boleh jatuh. Ya, sebab apa? Sebab ikut je lah, ya, ikut je. Tak kisahlah orang buat macam mana pun, kan? Itu jadi kita tu kena ada kontrol diri juga, ya, keegoan tadi. Tapi keegoan ni adalah pada tahap yang sesuai dengan syarak ataupun sesuai dengan syariat. Kadang-kadang ego juga dalam bahasa tasawuf dipanggil sebagai nafsu. Jadi maknanya ego itu adalah diri, gambaran diri seseorang, dalaman diri seseorang. Jadi kalau langsung tak ada ego, ya, seorang suami tak kisah pun isteri dia nak pakai macam mana pun, ya, lepas tu dedahkan aurat seteruk-teruknya, lepas tu seronok pula bila orang puji bentuk-bentuk badan isteri dia. Ini tak ada macam mana? Ini langsung tak ada keegoan langsung ni, tak ada tak ada satu orang kata apa ya? Ketegasan. Stand dia, pendirian dia, pendirian. Kali cakap keluar bahasa batu kikir tu stand. Betul lah. Perkataan stand tu bila diterjemahkan betul-betul menggambarkan ego tadi ya. Namanya pun pendirian. Diri tu. Diri tu diri tu pendirian. Jadi maknanya adalah guna dia, kan, ya. Cuma kalau melampaui batas, itulah yang menjadi masalah. Ya, kenapa kita ketengahkan isu seperti ini, Ustazah Asni? Sebab masya-Allah banyaknya masalah sebenarnya isu yang berlaku. Kita bukan kata soal ego dan emo ni berlaku kepada orang-orang yang ialah mungkin orang yang tak berapa belajar, kan, ya, ataupun ada orang kata orang jahil lah apalah, tapi sebenarnya ya, masalah super ego, masalah keterlaluan ego dan juga emosi yang tidak dapat dikawal ini ia juga berlaku kepada orang-orang yang terpelajar, ya, kepada orang-orang yang ada pangkat, pengaruh dan sebagainya. Jadi lebih-lebih lagi lah, ya, dia punya kemudaratan tu nampak lebih meluas lagi. Jadi itulah yang kita bincangkan insya-Allah pada petang ini. Ya, kalau Ustazah Asni ada soalan ke, ada pandangan ke, boleh sambut-sambut teruslah. Kita tak ada komen. Ustazah, tadi yang tadi Ibn Khaldun cakap, jadi makhluk sosial dalam bahasa Arab dia apa? Haiwan nadir. Hayawanun natiq. Tapi haiwan kat sini bukan maksud haiwan tu binatang. Ini adalah klasifikasi manusia itu dipanggil dengan nama hayawanun natiq. Yang boleh bercakap. Maknanya manusia lah. Dia bukan macam nate beruk tu ke? Bukan hayawanun nate. Ini hayawanun natiq. Ini cakap Arab, ya. Okey, baik. Haiwan natiq. Okey.
kita lanjutkan ya. Baik, Tapi Ustazah. alhamdulillah dapatlah berbincang-bincang dulu dengan anak anda namanya Huzaifah sambil-sambil makan kan. Masya Allah. Tanya dia, Banteh, ego ni apa? Tanya dia kan. Dia pun jawablah begitu beginilah jawapan dia. Sebenarnya ialah kita pun nak tahu kan apa pandangan anak-anak kita kan ya. Lepas tu tanyalah dia juga, Banteh, habis tu ego ni nak dirawat dengan apa? Ya, sebenarnya memanglah Ustazah Asmi kan memang ada tulis jugalah beberapa perkara kan, tapi nak tanya ke anak tadi ya, jadi ego ni nak dirawat dengan apa? Bila seseorang itu ya dia berada pada alam keegoan dia yang tinggi, dia macam duduk dalam alam jerebu. Ya, dia tak nampak siapa-siapa pun. Dia duduk dalam alam yang kalau kita cakap macam mana pun dia tak boleh nampak. Sebab apa? Pandangan dia dah tertutup dengan alam yang dia buat pada diri dia. Keakuan dia terlampau tinggi. Ya, keakuan dia. Dia boleh menyebabkan banyak sangat penyakit-penyakit mazmumah, akhlak-akhlak mazmumah yang lahir daripada itu. Ya. Jadi dijawab oleh anak laki-laki tadi ya. Nak cerita tu Ustaz Asni sebab jawapan dia tu tak ada. Sorehlah apa jawab tak sabar panjang mona apa jawapan ni. Jawapan dia tu An pun tak tulis tau dekat dalam buku kan. Okey. Dia kata jawapan dia dia kata ada dua Umi. Bagus juga sesekali dengan pandangan anak kan. Yang pertama tarbiyah. Jepah cakap macam tu. Iya. Oi, calon lah. Calon untuk cucuan. Jadi kan Masya Allah subhanallah memang cakap, ya Allah Banteh, terima kasih Banteh. Masya Allah bagusnya jawapan Banteh. Dia kata Umi sebab itu perlu tarbiyah dia kata. Lepas tu bila dia dah bagi poin tarbiyah tu Ustaz Asni, kita pun terbuka lah pandang benda lain kan. Kenapa orang itu boleh ego, ya, orang maknanya seorang suami ataupun seorang isteri tak nak dengar kata kan, ya, rasa diri dia saja yang betul. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita ni tak kata orang lain ya, termasuk kita yang sedang bercakap, sebab kita selalu merasakan orang lain yang perlu ditarbiyah tapi bukan diri kita. Betul tak Ustaz Asni? Betul. Maka orang yang selalu merasakan bahawa dia bukan yang perlu ditarbiyah, bahawa dia bukan orang yang perlu diperbaiki, orang tu sangat berpotensi untuk menjadi seorang yang ego. Masya Allah. Tak kira lah dia ustazah ke, dia ustaz ke, dia orang alim ke, dia ketua ke, pemimpin ke. Kalau dia merasakan ni semua benda saya buat ni sebab nak tarbiah orang ni. Habis tu diri kita ni nak tarbiah ke tak tarbiah? Oh tak payah, kita ni dah hero dah. Ya kita ni dah soleh dah. Maka di situlah kita dapat melihat karakter, keakuan dan keegoan tu pasti akan lebih besar lagi. Macam kita bincang tadi, kalau kita lihat dari sudut tasawufnya, ya maknanya akan melahirkan sifat-sifat kesombongan dan sebagainya. Jadi itu poin pertama yang kita tengok hari ini. Apa dia sahabat-sahabat sekalian? Kita kena merasakan bahawa diri kita lah sebagai salah seorang daripada manusia yang sangat memerlukan kepada tarbiyah. Tarbiyah ni maknanya pendidikan, seperti mana kita perlu makan dan minum. Kita bagi anak kita makan, kita bagi isteri kita makan minum. Bukan bermakna, kau yalah makan, kan? Kita tak payah makan. Macam tu ke maksud dia? Tak. Kita bagi anak kita makan, kita bagi isteri kita makan, suami kita makan minum. Kita perlu makan minum, ya kita juga perlu makan minum. Kan? Jadi demikianlah yang dikatakan sebagai tarbiyah. Kita didik anak-anak, kita didik pasangan kita didik masyarakat. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, kita juga perlu dididik. Ya, kita juga perlu ditarbiyah. Kita banyak bercakap kepada orang ramai, tapi jangan lupa dalam masa yang sama kita juga perlu mendengar. Betul. Kita nak didengar oleh anak-anak, oleh pasangan, oleh adik-beradik. Tapi ingat dalam masa yang sama kita juga perlu mendengar. Bila latihan tarbiyah ini berlaku dalam hidup kita, barulah ego kita tu ego pada kadar yang sewajarnya. Jadi itu jawapan pertama Huzaifah. Tadi ajak dia sekali live ni.
Tapi bila dia tahu Ustazah Asni ada sekali kan, dia kata takut nanti Ustazah Asni mengusik dia sampai dia tak boleh bercakap, dia kata. Baik tau Jepang. Mana Jepang? Ada, dia ada. Okey, jadi itu yang Sini pertama. Jepang. Ustazah Asni ada apa-apa nak ulas lagi tak? Silakan. Ustazah. Ya. Ya. Ni macam dah hilang berdangung, gedogak semua dah ni. Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Dengar Ustazah. Ustazah, kalau boleh saya tambah sikit lah Ustazah kan. Ustazah cakap pasal Lego tadi kan. Macam seorang guru yang mengajar pun kadang-kadang dia sibuk mengajar, dia lupa siapa nak ajar dia. Okey. Jadi sebab itu saya ingat lagi pesanan guru saya. Nama dia muallimah ni, nama dia Kharijah Al-Hind daripada Palestin. Alhamdulillah saya dapat dapat ijazah Al-Quran dengan dia. Dia cakap dia kata Hayya Husna. Dia tak panggil Hasni. Orang Arab dia tak ada Asni, dia punya Husna. Dia kata jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Dia suruh kita ngajar, tapi dia kata jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Itulah yang kata sangat saya pegang lah Ustazah. Betul. Dan lagi satu, ada beberapa kalimah yang saya rasa sangat perlu, sebab macam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila meminta dengan Allah tu, walaupun siapa kita, eloklah jangan kita memakai pakaian mulia. Pakailah dengan pakaian sebagai seorang pendosa untuk meminta pada Allah. Sebab hebat mana pun kita, kalau ada sedikit riak pun dalam diri kita, Allah takkan terima. Betul. Allah takkan terima. Sebab itu lebih baik kita pakai pakaian seorang pendosa. Ya Allah, aku berdosa ya Allah, minta ampun ya Allah. Kadang-kadang ada orang dia mampu untuk menjaga amal puasanya. InsyaAllah aku ni rajin puasa ni, dan ni insyaAllah rajin puasa, insyaAllah Allah kabul doa ni. Macam dah ada sedikit riak dengan amal dia. Betul. Adalah lebih baik dia pakai pakaian seorang pendosa daripada dia memakai pakaian seorang pengamal puasa. Supaya apa? Tak ada ego tu. Betul. Itu ya Ustazah nak share. Terima kasih Ustazah Asni. Sebab itu kan kalau kita tengok tadi tak share jawapan kedua Huzaifah. Jawapan pertama Huzaifah tadi tarbiyah, ya. Jawapan kedua dia kata kita kena kenal diri kita sebagai hamba Allah. Jadi hari ni pakai poin Huzaifah je lah kita bincang. Masya Allah. Bila anak tu jawab macam tu kan memang kata, Masya Allah Bante, kata dengan dia kan. betul lah Bante. Sebab kat rumah panggil dia Bante. Betul lah Bante. Dia kata, ya Umi, itulah ubat. Dia kata ubat, ubat penyakit ego ni, dia cakap. Kadang-kadang kat sekolah, dia kata kan, kat sekolah dalam lingkungan maknanya remaja-remaja lah. Memang nampak juga, dia kata penyakit ego tu dah mula tumbuh dalam diri kita, dia kata. Contoh kan, bila kita ni orang cerdik. Bila kita ni orang cerdik, kita tak dapat nak menerima bahawa ada orang lain lebih cerdik daripada kita. Betul. Kita tak dapat nak menerima bahawa cadangan orang lain tu lebih terpakai daripada cadangan kita. Jadi sebab itu kalau dah besar, kalau dah itu masa masih remaja, belum pegang duit, belum ada harta kan, belum ada pangkat. Cuba bayangkan ketika mana kita tak tarbiyah diri dalam keadaan tadi, dan kemudian kita dah berpangkat, dah berharta, mungkin diberikan keluarga besar ya, yang berpengaruh, lebih teruk dan lebih dahsyat lagi keegoan tu akan bersarang. Rasa keakuan diri yang sangat tinggi tadi. Jadi sebab itu cara untuk merawatnya. Ini kepada semua ya sahabat-sahabat, baik dia seorang suami, baik dia seorang isteri, ibu ayah, anak-anak atau siapa saja. Ya, caranya adalah sentiasa membawa diri untuk menghayati, kenal diri kita. Kita ini adalah seorang hamba Allah. Ya. Jadi insya-Allah ini rawatan yang terbaik ni. Untuk apa? Untuk keegoan yang ada dalam diri kita. Kita ni hamba Allah. Bila sebut hamba Allah, macam tadi Ustazah Asni cakap, kita adalah manusia yang berdosa. Ya, tak ada selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang maksum, ya, yang memang dijamin
tidak ada dosa. Selain daripada itu, kita manusia yang selepasnya ini adalah manusia-manusia pendosa. Bahkan Allah menyebut, kalaulah kamu ini tidak melakukan dosa, aku ganti kamu dengan kaum yang lain. Kaum yang melakukan dosa lalu datang kepada Allah untuk memohon ampun dan taubat daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, kalau kita kenal diri kita sebagai hamba Allah, maka kita tahu bahawa di sana kita boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita boleh jadi melakukan ketaatan dan boleh jadi juga kita melakukan kesilapan. Kita tak pernah sempurna, sebaliknya kita pasti ada banyak kelemahan. So bila kita kenal diri kita sebagai hamba Allah, ya, kita tu maknanya insya-Allah sifat-sifat mazmumah ya tidak bersarang untuk membesarkan aku tadi. Aku ni kalau jadi baik tak apa. Tapi kalau aku tu bersarang dengan benda yang buruk, benda yang busuk, ya, benda yang jahat, itu yang menjadi aku yang jahat. Maknanya menjadi diri yang apa? Diri yang fasik, diri yang zalim, diri yang munafik. Kita nak menjadi diri juga diri kita, tapi diri yang bagaimana? Yang dibentuk oleh agama, acuan Islam, iaitu menjadi hamba Allah yang salih dan salihah, hamba Allah yang baik. Jadi kalau kita melihat kepada keadaan ini, ya Ustazah Asni, ya. Ya, Ustazah. Bolehlah kan sebab dah nak mencatat kan. Bolehlah catat ni ya. Ada 4 perkara paling kurang, ya, boleh kita ambil perhatian supaya dalam kehidupan kita, tak kiralah rumah tangga ke, hubungan mak ayah dengan anak-anak ke, supaya ego dan emo tadi tu dapat dikawal dengan baik. Ya, bila kita kata emo ni maknanya terlalu mengikut emosi. Hilang rasional ya dalam tindakan. Hilang rasional ya dalam pertuturan dan sebagainya. Jadi kedua-dua keadaan tadi memerlukan kepada self control yang baik ya, maknanya boleh kontrol diri. Baik. Perkara pertama yang kita kena ambil perhatian ialah ini kepada kita semua, mungkin kita yang bercakap ni pun mungkin sebagai ibu, kita adalah ibu yang ego agaknya kan, mana tahu kan ya. Okey, jadi tengok yang pertama. Yang pertama sahabat-sahabat sekalian, kita harus memahami bahawa hidup ini adalah sebuah proses ataupun sebuah perjalanan. Dan proses itu adalah sesuatu yang amat penting kepada kita dan semua orang yang berada di sekitar kita. Ini perkara pertama. Memahami bahawa hidup ni adalah perjalanan, adalah proses. Dan jangan fikir proses dan perjalanan ni tak penting. Maksud dia apa, Ustazah Asni, sahabat-sahabat sekalian? Orang-orang yang ego, yang keterlaluan, dia kadang-kadang hanya melihat sesuatu pada natijah, kepada impian dia, kepada apa benda yang dia nak cari dalam hidup dia. Okey, katalah dia nak anak dia berjaya. Dia nak dia juga berjaya sebagai businessman ke, dia nak dia dikenali. Dia nak keluarga dia dipandang tinggi. Ini kadang-kadang keegoan ya. Dia ada benda yang dia nak tu, yang dia aim tu. Tapi dia lupa bahawa sebenarnya kebahagiaan dia bukan ketika mana apa yang dia dapat tu, yang dia nak tu dapat. Kalau macam tu, kebahagiaan tu tunggu 30 tahun lah baru bahagia. Itu pun kalau dapat. Kan? Kalau macam tu, kebahagiaan tu lambat sangat lah, tua besok baru dapat. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu adalah sangat terkait dengan perjalanan harian ni, proses rutin yang kita lalui setiap hari ni. Ya, kita nak anak kita jadi baik. Ya, kita nak keluarga kita ni keluarga yang dihormati, keluarga yang terhormat. Tapi ingat, dalam perjalanan untuk kita dapat semua benda tu, jangan sampai kita tidak mengambil kira dari segi akhlak yang sepatutnya ada kepada diri kita sendiri. Itu yang kadang-kadang kita tengok ada ayah pukul anak. Oh ya Allah ya. Sesuka hati je, marah anak, pukul anak. Ustazah Asni ada ya Ustazah Asni. Ini memang berlaku dalam masyarakat kita ya. Maknanya ayah tu seronok untuk dia dilihat sebagai apa? Sebagai orang yang baran. Biar budak-budak takut dengan dia. Biar anak-anak takut kan ya. Dia seronok untuk dilihat seperti itu. Dan dia rasa dengan perangai macam tu, dengan sikap macam tu, anak-anak dia akan berjaya.
Tak, ya, anak-anak tu akan ada refleks psikologi yang lain. Kan? Sebab apa? Sebab bukan macam tu tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan suruh didik anak dengan kekerasan. Nabi bukan suruh kita jadi pemarah untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan Betul. Nabi pernah menegur seorang laki-laki kan. Ya, laki-laki tu tegur Nabi sebabnya Nabi cium anak cucu Nabi kan, ya, kanak-kanak. Jadi laki-laki tu tanya, kamu mencium apa ni, kamu mengucup budak-budak ke? Laki-laki tu tanya kan. Lepas tu Nabi tanya balik kat dia, kamu ada anak tak? Dia kata ada. Kamu pernah kucup tak anak kamu? Tak pernah, dia kata. Ya. Maknanya tengok macam mana kita nak jadikan anak kita ni orang baik, kita nak bawa keluarga kita jadi baik, jangan fikir tujuan semata-mata. Perjalanan tu sangat penting, proses tu sangat penting. Kita jalani proses dan perjalanan itu dengan kebahagiaan, keharmonian, ketenteraman. Ada orang dia tak peduli. Biarlah anak dia stres pun. Dia kata memang kena stres lah sebab nak berjaya. Kita pernah ada banyak juga ya, Ustazah Asni kan, ada kes-kes ya, macam mana ayah keluarga nak suruh anak tu, contohnya maknanya masih kecil lagi, makna dihalang, tak payah main-main, belajar matematik, belajar fizik, belajar, budak kecil main guli tak boleh. Baru 4 tahun dia suruh belajar fizik. Contohlah. Minta maaf lah kot contoh tu melampau pula kan. Tak, memang ada Ustazah, memang ada macam tu. Betul ya. Kita memanglah masa kita tengok tu, kita dengar, kita akan katalah hebatnya anak tu, hebatnya. Tapi kita jangan cakap pasal tujuan je. Proses tu juga adalah proses yang sangat penting. Anak tu itu masa untuk dia bermain. Ya, setiap pembinaan kita ni ada fitrah, ada tabiat semula jadi kita. Betul. Jadi tengok bila mana ayah tu, contohlah mak ayah tu nak juga anak ni lebih hebat daripada yang lain. Biar terkenal. Maknanya apa dia? Terkenal dengan macam-macam benda lah kan ya. Biar besok biar boleh masuk University Oxford pada usia 12 tahun. Mampu. Tak, sungguh. Ini kita bercakap ni sahabat-sahabat sebab kita ada anak cucu. Kita pun tak tahu macam mana nanti anak-anak kita nak didik cucu kita kan ya. Betul. Takut dia besok anak kita nak didik cucu kita, dia pun nak anak dia umur 12 tahun dah masuk Universiti Islam Madinah. Beragak-ragak lah sikit kan ya. Beragak-ragak lah cita-cita kita tu. Betul. Kita tengok tak proses dia macam mana. Jadi ini yang berlaku sahabat-sahabat sekalian, ya, keegoan kita untuk mendapat apa yang kita nak sampai kita lupa. Kita berurusan dengan kanak-kanak kecil. Kita berurusan dengan seorang wanita yang ada emosi, yang ini ada kena pasang lagu Atu Puli ni Ustazah. Ya. Jadi kita kena faham baik-baik sahabat-sahabat sekalian. Betul kan, kita nak macam-macam lah kita nak kan, nak anak begitu, nak suami begitu, nak isteri begitu. Tapi kita kena mengenal orang-orang ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya proses tu proses yang anak kita rasa bahagia, pasangan kita rasa bahagia. Ya, contoh ada suami kan ya, yang dia nak juga nak isteri dia tu berubah. Mungkin kita kata baik yang dia kata dia nak isteri dia berubah jadi seperti macam-macam lah. Maknanya tahap-tahap yang hebat-hebat lah kan ya. Nak jadi seperti Ustazah Hafizah Musa. Ustazah Asni Mansur contohnya kan. Tapi subhanallah, kita tengoklah juga prosesnya. Kalau dia belum pandai ngaji lagi kan ya, ajarlah dulu mengaji Quran. Kalau dia belum tahu lagi asas-asas ilmu fardu ain, berilah satu kebahagiaan ketika mana proses belajar itu berlaku. Ya, bukan kita pandang slack kat dia. Jadi ini perkara yang sangat penting supaya keegoan itu terkawal. Betul tak Ustaz Asni? Setuju Ustazah. Setuju ya? 100% setuju. Okey, itu yang pertama. Setuju ramai nak jadi macam Ustazah Hafizah Musa tu. Okey, ada sahabat kita ni ya, Cik Syaharum cakap experience anak-anak tu lebih penting. Betul, Masya Allah. Ya, bagi anak-anak pengalaman yang sehat dalam kehidupan dia. Ya, kita jadi mak ayah tak nak anak kita buat salah. Biar betul.
Ya, tak nak anak kita buat dosa. Mana mungkin anak kita kena belajar masa kita ada ni lah. Ya, kalaulah depan mata kita masa kita masih hidup tuan-puan sekalian, ya tiba-tiba anak kita terjebak dengan masalah. Mungkin dengan maksiat, dengan dosa. Berlapang dada lah. Kenapa? Proses pentarbiahan sedang berlaku. Hidup ni adalah sebuah perjalanan. Siapa nak mengajar anak kita tu bagaimana cara untuk taubat? Kita lah mak dia. Betul. Dan Kan, Ustazah, membuat salah itu adalah proses belajar. Masya Allah. Betul, subhanallah. Ya. Ya, terlalu banyak perkara yang boleh terungkap untuk anak-anak kita belajar daripada kesilapan mereka. Ya, kesalahan mereka. Ini adalah satu kehidupan, proses perjalanan dan sangat penting. Ramai orang terjebak dalam keegoan yang melampau. Sebab apa? Sebab dia hanya fikir matlamat dia je. Ya, betul. Dia hanya fikir apa yang dia tak fikir proses dia. Ya. Jadi itu yang pertama. Baik, yang kedua. Kena bijak dalam membandingkan. Ya, orang-orang ego dia cenderung membuat perbandingan yang salah konteks. Sama ada dia bandingkan diri dia ataupun bandingkan orang lain dengan perbandingan yang salah dalam konteks tu tadilah. Ya. Jadi perbandingan ni kena bijak. Ya, sebab kita akan nampak maknanya kita betul-betul akan jadi orang yang memang terlalu ego, ya, yang memang terlalu emo juga ketika mana perbandingan tadi tidak tepat. Sebenarnya kan Ustazah Asni, saya nak share lah kan, nak share masa PKP ni kami banyaklah macam berbual-bual antara maghrib isyak tu macam sharing-sharing je lah dengan anak menantu kan. Jadi adalah dalam sharing menantu tu beberapa perkara yang sangat memberi iktibar lah ya. Sebab kita mungkin kalau dengan anak-anak kita biasa kan, sebab kita dah daripada kecil ya, kita lahirkan dia apa semua kan. Tapi dengan menantu ni datang daripada keluarga yang lain kan ya. Jadi subhanallah, dalam perkongsian dia tu dia kata dia cuba buat prinsip-prinsip yang sederhana dalam hidup dia. Ya, maknanya macam itulah cara dia membesar. Dia kata dia mungkin bukan macam keluarga kami yang maknanya maknanya macam banyak sangat guideline daripada mak ayah kan ya, tapi dia kata dia lebih independent kan, macam tu. Dan ada banyak keadaan kelihatan seperti memang Allah selamatkan. Dia bukan ada harapan ke gagasan ke apa semua, tak ada dia cakap. Tapi dalam keadaan mungkin tak fikir pelajaran, tapi Allah tetap bagi juga semua peperiksaan straight A. Jadi kat situlah dia kata dia buat prinsip yang sederhana untuk diri dia, untuk bantu diri dia, iaitu dia kata dia tak nak bandingkan diri dia dengan pencapaian orang lain yang hebat-hebat sebab dia takut dia hidup dalam keadaan kecewa. Jadi apa yang dia buat, perbandingan dia simple saja. Dia berharap hari ni lebih baik daripada semalam dia sendiri, bukan orang lain. Sampai dia kata bila dia menghafal Quran, pasti dia rasa down sangat sebab tengok kawan-kawan dia boleh dapat sampai berapa juzuk lah, masih boleh ingat. Maknanya dia dah masuk universiti kan, ambil bidang law. Yang Quran yang hafal ni macam mana kan? Dia kata dia terasa bila bandingkan mungkin orang lain tu masih boleh ingat 30 juzuk, masih boleh ingat 20 juzuk. Tapi dia kata dia bantu diri dia supaya tak terjebak pada kekecewaan dan sebagainya. Dia buat appreciate diri kalau diri kita tu boleh buat lebih baik daripada semalam. Jadi kalau semalam mungkin mungkin hanya ingat betul-betul dalam 3 juzuk, hari ni 3 juzuk setengah dah ada penambahan. Ada penambahan setengah juzuk daripada semalam, alhamdulillah. Masa saya dengar tu kan Ustaz Asni, berfikirlah, betul juga kan? Ini kita belajar daripada semua orang yang ada keliling kita kan ya. Betul juga. Ya, sebenarnya kita perlu satu keadaan melalui proses hidup ni yang memang rasa tenteram, rasa tenang. Tak payahlah kita banding dengan orang yang terlalu hebat.
Kalau Ya. kita rasa kita okey dengan perbandingan tu, boleh teruskan. Tapi kalau nanti kita rasa macam entah apa-apa lah aku ni gitu gini, lebih baik kita buat perbandingan. Alhamdulillah, aku hari ni dapat jugalah baca baca kitab 2-3 muka surat. Nak banding semalam langsung tak baca. Syukur, alhamdulillah. Esok lebih baik lagi. InsyaAllah akan bertemu dengan keadaan yang lebih baik. Jadi maknanya dalam hidup ni perbandingan tu kena bijak. Ya, orang ego, mak ayah yang ego, memang perbandingan dia memang penatlah anak tu. Ya, semua dengan pelajar terbaik je lah. Pelajar terbaik Malaysia dibanding anak kan, memang sakitlah anak tu. Kan, ya. Tapi bila kita boleh menghargai anak kita, alhamdulillah, ada perubahan juga anak Umi hari ni. Semalam sembahyang seorang-seorang, hari ni dapat jemaah. Alhamdulillah. Jadi kat situ kita punya tolerate tu sangat tinggi dan ini boleh melatih supaya ego kita lebih terkawal. Setuju tak Ustazah Hasni? Gila dah cakap tak setuju Ustazah. Setuju Ustazah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi ini benda-benda kita nak belajar lah kan dalam kehidupan kan. Dan yang ketiga, hadapi Yang kedua tadi apa Ustazah? bijak dalam membandingkan. Bijak dan membandingkan. Dia lekor tengok Ustazah sampai lupa nak nulis. Yo, tak tulis dah kan? Ya. Yo. Yang ketiga ialah yang ketiga adalah hadapi kenyataan, jangan seksa diri dengan berandaian. Sama ada orang tu terlalu jangan ego. Seksa dengan andaian. Dengan berandaian. Sama ada orang tu terlalu ego atau terlalu mengikut emosi, percayalah sebab dia tidak mahu menerima realiti. Ya, dia nak bagi juga hati dia, hidup dia larut dengan andaian-andaian. Ayat Ustazah, larut, terseksa, dahsyat Ustazah. Kan, jadi teruskan. Kalau kita berandaian memang sakit lah kan, ya. Betul. Contoh seorang isteri kan, dia tak boleh menerima yang suami dia tak romantik. Itu memang sepanjang tahun lah sakit. Ya, sebab bila kita tak terima yang suami kita tak romantik, percayalah kita hidup dalam andaian sepatutnya suami kita buat macam ni. Bang, sepatutnya bang, masa saya tengah menangis-nangis tu, abang datang polok daripada belakang. Betul tak? Ya? Dia pula makna kita formatkan otak suami kita tu untuk jadi seperti itu dan seperti ini. Memang menyakitkan. Menyakitkan. Ya, jadi beragak-agak juga dalam menyeksa diri sendiri tu kan, ya. Beragak-agak dalam menyeksa diri sendiri. I like. Saya suka ayat ni Ustazah. Jadi terimalah realiti. Ada banyak benda kita belajar daripada realiti. Pertemuan kita dengan laki-laki yang tak romantik ni ada hikmah yang besar. Contoh ya. Ataupun apa sajalah ya, kelebihan, kelemahan kita masing-masing ni, pertemuan tadi tu ada hikmah yang sangat besar. Tapi kalau kita nak designkan dia dengan satu design je, memang susah. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir. Berlatih ataupun tarbiyah tadi, berlatih untuk menerima, untuk memaafkan, ya, untuk ikhlas. Maknanya untuk bersikap dengan sikap yang boleh mengharmonikan hubungan. Bila kita cakap pasal memaafkan, ini adalah ini membabitkan dua pihak, ya. Termasuk juga memaafkan diri sendiri kan, ya. Ataupun memaafkan orang lain. Jadi bila sebut dua pihak, itu adalah hubungan tadi. Jadi kita kena berlatih untuk memaafkan, menerima, barulah keterlaluan pada ego dan emosi tadi akan lebih terkawal sebenarnya. Jadi sebagai sebelum akhirnya lah kan, sebenarnya kita kena berlatih juga untuk menjadi pendengar yang baik. Betul sangat. Masya Allah, berapa ramai orang yang ada ilmu tapi tertimpa penyakit ego. Ya. Dan juga penyakit terlalu menurutkan emosi, perasaan. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu menenangkan diri kita dengan mendengar. Untuk menjadi seorang pendengar, macam Ustazah Hasni sekarang ya, Masya Allah dalam menjadi pendengar, lepas tu
Mencatat. Mencatat. Ya. Sebab Sampai saya larut Ustazah. Sampai saya larut mendengar ni. sebab ini ceramah ni main colek je Ustaz Asni ni ya. Tiba-tiba dia terkejut tengok gambar dia ada. Kan ya. Jadi main panggil je kan. Sebab untuk menjadi pendengar macam Ustazah Asni sekarang ni yang beliau lakukan ni, beliau kena memiliki ketenangan dalam mendengar. Ya kalau tak Nak mendongak pun kena tenang. iya. Kalau tak rasa nak doreh yang menyampuk kan. Iyo. Kena dilatih. Ya, kadang-kadang kita banyak idea nak cakap kan, terutama dengan pasangan, dengan anak-anak, tapi kita kena latih. Masya-Allah Ustaz Asni. Saya sendiri pun dalam rumah ni kan, banyaklah cuba berlatih kan. Ada waktu yang macam kita bagi peluang anak-anak meluahkan apa yang dia nak luahkan. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau boleh seminit lepas dia luah tu kita dah nak bangun dah. Nak selongan. Dia punya rasa kat dalam tu, nafsu kita tu. Ya, waktu tu rasa nak kata, ya Allah nak, mak kau ni. Kan, dia rasa nak cakap macam tu dah lah. Padahal kita yang suruh anak membuat luahan tadi, sesi luahan. Sekali bila dia luahkan, kita tak ada nak terima pula. Jadi bila kita latih diri kita untuk apa? Sabar, dengar sampai habis. Masya Allah, subhanallah Ustaz Asni. InsyaAllah kita akan bertemu pada poin yang sebenarnya ia adalah baik untuk kita. InsyaAllah. Sebab anak kita pun sedang belajar. Itu sudut pandang dia kan. Ya? Dan sudut pandang dia pun boleh berubah. Masa umur dia 20 tahun akan berubah. Besok 40 tahun berubah pula. Kita dengar, raikan. Dan Masya Allah, subhanallah, menjadi pendengar yang baik adalah latihan yang baik untuk kedua-dua masalah tadi, iaitu ego yang melampau dan emosi yang terlampau. Cuba belajar menjadi pendengar yang terbaik. Kalau tak ada benda nak dengar, minta maksud dia, cakap dengan pasangan kita. Contoh, seorang suami cakap dengan isteri, Ayang, abang tengok Ayang selalu dengan ceramah Ustaz Asni. Kan? Cubalah Ayang beritahu dengan abang apa di antara yang dia nasihatkan. Kita mendengar lah. Kalau misal kata orang tak nak nasihat kita, orang tak nak bagi tahu apa-apa kat kita, kita minta nasihat. Sebab apa? Kita nak berlatih mendengar. Ia sangat penting supaya kita ini tidak memperajakan diri kita. Ya, biar sangat teruk tahu sahabat-sahabat sekalian. Ya, ada banyak keadaan yang kita rasa macam susah sangat dah nak dirawat sebab orang yang kita kata kadang-kadang orang tu banyak ilmu tapi sudah tidak boleh mendengar nasihat siapa-siapa pun. Dinasihat katanya ilmu orang nasihat tak sampai lagi, belum sampai makam lah apa. Ya Tuhan, macam mana nak buat? Dia macam mana nak buat? Kadang-kadang ada banyak keadaan, ya, anak ke, pasangan ke, mak ayah ke yang sampai cakap tak ada orang dah boleh nasihatkan dia Ustazah. Sampai macam tu. Ini kalau dah sampai tahap tak ada orang boleh nasihat ni, memang susah. Ada yang cakap macam ni Ustazah. Tak ada siapa boleh nasihat adalah Jibril turun pun agak tak ada nasihat dia. Ya. Jadi ini dia punya ego ni, Masya Allah, ini tahap yang sangat teruk. Jadi sebab itu subhanallah tuan-puan sekalian ya, sahabat-sahabat ya yang bersama-sama dengan kita, yang boleh mendengar, masya-Allah, boleh mendengar, boleh menyalin. Subhanallah ya. Saya percaya kalian adalah adalah insan-insan yang budiman. Insan-insan yang tahu bahawa kita semua perlu ditarbiyah. Ya, yang sentiasa rela untuk dibentuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masya-Allah. Ya, saya percaya yang bersama-sama dengan kita ni ya adalah orang-orang yang masya-Allah jiwanya tawadhu ya, yang ingin menjadi insan yang solehah dan muslih insya-Allah. Ustazah Asni sebagai penutup, Ustazah, silakan. apa ni? Penutup Ustazah Dah habis. Ustazah, daripada apa yang Ustazah cerita tadi kan, saya nak buat kesimpulannya. Sekejap, kenapa pula tangan Ustazah tu keluar nur lah? Dalam tu warna putih. Oh tak, tangan tu macam bercahaya-cahaya lah. Lah tangan lah bercahaya kan ya. Ya, ada lampu ke? Ada lampu tu. Ustazah,
apa ni, daripada Ustazah cerita ni semua pasal ego, pasal emo ni kan, yang saya nampak dalam banyak dalam Quran pun dah banyak cerita dah, ada banyak contoh untuk kita. Kalau orang tu ego dengan ilmu dia, ego dengan kejadian diri dia, ego dengan kelebihan yang dia ada, orang ni macam Abang Tan. Abang Ustazah kenal tak tahu? siapa? Tak nak ngaku abang pun, setan. Tak nak ngaku abang. Okey, macam si Tan. Siapa Tan itu? Betul. Siapa Tan tu? Syaitan. Ustazah jawablah Ustazah. Syaitan. Syaitan. Okey, orang yang ego dengan kejadian diri, kelebihan diri, kemuliaan diri, contoh jadi macam syaitan. Kalau orang yang ego dengan kuasa dia pula, aku ada kuasa ni. Quran dah tunjuk orang yang ego dengan kuasa pun akhirnya tak jadi orang juga. Dia jadi macam si On. Siapa On, Ustazah? Fir'aun. Pandai. Okey, orang yang ego dengan harta pula, Ustazah, dia jadi macam si Ron. Abang Korun. Jangan sebut abang, tadi kata tak nak sebut abang. Korun. Ya, orang yang ego dengan harta dia, akhirnya dia jadi macam Korun, tenggelam. Masya Allah. Dan akhir sekali orang yang ego dengan wanita, dia taksub dengan perempuan, dia ni memang poyok lah, dia jadi macam siapa? Bagilah clue. Jadi antara orang yang awal-awal diciptakan. Bel. Pandai. Ustazah memang pandai lah, memang patut jadi doktor. Qabil kan? Qabil tu dia punya ego, dia kata aku ni kena kahwin dengan pasangan aku, kenapa lah aku kena kahwin dengan adik si Habil? Kerana seorang perempuan, tapi menunjukkan akhirnya ego si Qabil ni menjerumuskan dia kepada kerosakan juga. Habis dah, sekian. Bye-bye. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Asni. Dan kita tutup petang ni sahabat-sahabat dengan perkongsian sebuah doa supaya dengan doa ini insya-Allah biar perasaan keakuan yang buruk, yang mazmumah, yang terkeji tu, tercela tu Allah buang. Iaitu doanya adalah amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, amin. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan rezekikanlah kepada kami untuk ikut kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Amin ya Allah. Rezekikan kepada kami untuk menjauhkan diri daripada kesalahan. Sebab itu kalau kita tengok imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i sebagai contoh, kalau berhujah bukan nak mencari menang. Tapi kalau berhujah nak mencari kebenaran. Mereka menghargai kebenaran walaupun kebenaran itu menandakan kemenangan orang lain. Hujah orang lain yang menang. Asalkan kebenaran itu yang nyata. Jadi ini adalah sikap cintakan kebenaran ni, adalah satu sifat yang boleh membuang keegoan yang tercela yang ada dalam diri kita. Jadi selalu amalkan doa tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat membentuk nilai diri yang memang Allah redai. Baik sahabat-sahabat semua dan Ustazah Asni Mansur, insya-Allah sama-sama kita mendaftar untuk ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita faham pada masa pandemik COVID-19 ni mungkin ada masalah kegawatan ekonomi juga. Jadi insya-Allah dengan harga serendah RM390 untuk satu bahagian, insya-Allah kita dapat juga melaksanakan ibadah korban yang akan dilaksanakan kalau yang agak murah ni dilaksanakan di luar negara, di negara-negara yang dhaif, di Afrika contohnya, sebab kita pun faham kalau dalam negara kos dia memang Ustazah buat korban kat mana? Ustazah pilih kat mana? Alhamdulillah. Ustazah pilih kat mana? Buat kat dalam dan luar negara. Dekat dalam pun Masya Allah. Ustazah, saya puji dan saya sokong. Dalam buat, luar buat, kita kena tamak buat kebaikan. Ya saya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Asni Mansur. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga Allah meredai kita. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah baca surah Al-Asr tu kuat sikit nak dengar Ustazah ngaji lah. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum Larut mendengar Ustazah baca Quran. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustazah Asni. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun, memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara, insya-Allah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia, yakni pahalanya, telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata
malam dan siangnya memuliakanku. Memahaminya, ilmu terus ku terokai. Menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.